kedua, Nabi tak mau bagi aurat dia tu ternampak kepada orang lain. Itu jenis Nabi. Bukan dekat tu, kita pun macam tu lah. Yang pertama sekali, jangan kita duduk tambah orang lelaki ni dia jenis mudah. Naik motor tang mana-mana, highway mana-mana, tak ada nak jumpa R&R, dia berhenti tepi jalan, dia tongkat, dia pakai pencuk ke tepi jalan aku tu ya. Dia tak kira apa, orang kan kena aku. Tak boleh. Hampir lari masuk lautan Bemban kalau ada kat tepi, lari sat. Keluar balik, motor orang balas bila. Kan? Maknanya apa? Buat cari tempat tertutup. Dan yang kedua, aurat kena jaga. Yang tu ya. Tak kira lah kita masuk dalam tandas mana-mana, toilet yang mana ada orang lelaki sama-sama kita ke, kita pula pergi kata sama-sama lelaki Ustaz nak ada rasa perasaan apa? Tak tuan-tuan, bukan masalah ada perasaan ataupun tidak, tapi ini masalah aurat. Bila aurat, kita dengan orang lelaki pun kita kena jaga batasan-batasan kita. Cuma dalam soal aurat antara lelaki dan perempuan, kalau suami isteri, yang tu tidak ada batasan aurat. Selagi mana orang lelaki, walaupun dia dengan anak dia, walaupun dia dengan adik dia, walaupun dia dengan kawan-kawan baik dia, yang kata orang lelaki ni daripada pusat sampailah kepada lutut, yang tu mau duk tutup. Dia tak boleh duk pakai seluar pendek, tak boleh satgi duk pergi menyembang atas pangkin mana-mana, duk pergi tarik kain tuan-tuan sekalian, pakai kain tola saja sampai ternampak kepala lutut apa semua. Dia tak bukan ada apa laki sama laki tak. Yang tu bukan masalah dia. Masalah dia apa? Masalah dia aurat laki macam tu. Dengan isteri tak ada aurat, tak ada batas apa. Tapi kalau dengan anak-anak, dengan mak pak kita, walaupun kita waktu kecil dulu depa bela kita, daripada kita ni bogeh sampai kita ni pakai baju depa bela, bila peringkat besar sekalipun wajib kita menutup sampai tarah tu. Itu agama. Maka kata Abdullah ibn Ja'far, dia kata fadakhala yawman haitan min haitanil ansar. Satu hari dia kata aku dengan Nabi SAW sedang menunggang tunggangan ni, tiba-tiba Nabi nak turun pergi di satu kebun kepunyaan orang Ansar. Nabi nak buang hajat. Bila Nabi dah turun dah, fa idza jamal atahu, tiba-tiba mai satu jamal, satu ekor unta mai kepada Nabi SAW, fajarjar wa dharafat ainahu, mai dalam keadaan unta tu keluar air mata, duk menangis. Wa zarafat ainahu, air mata ni keluar banyak, sambil duk menangis, sambil duk bunyi rintih, sambil duk bunyi merintih macam sakit. Lari terus pergi kepada Nabi SAW. Qala, maka Abdullah ibn Ja'far yang melihat benda ni, dia kata aku nampak daripada fizikal unta tu bahzun wa afan, nampak unta tu dalam keadaan macam sakit dan perut dia tu nampak kecil, nampak macam lapang unta ni. Lari pergi kat Nabi. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat 'ainahu famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saratahu wa dhifrahu fasakan. Bila dia mai dekat Nabi, Nabi pun terus dalam keadaan famasah. Nabi duk urut belakang unta tu. Nabi urut belakang dia, Nabi urut telinga dia, wa dhifrahu, Nabi urut leher dia. Lalu Nabi tanya kepada orang yang ada dekat tu, Nabi kata man sahibul jamal, Nabi kata unta ni siapa punya? Nabi kata man sahib, sahib ni makna dia orang, sahib kita duk panggil sahibut ta'am, sahibut ta'am, ta'am ni makan, sahib makna dia tuan rumah yang buat makan ni. Akan ada doa kadang-kadang kita duk baca, Allahumma ighfir li sahibit ta'am, ya Allah ampunilah kepada tuan punya duk buat kenuri ni. Akan kita baca doa macam tu. Sahib sahabat, makna dia orang. Siapa punya ni? Unta ni siapa punya? Faja'a fatan minal ansar, mai satu budak muda di kalangan Ansar, dia kata kepada Nabi, dia kata huwali ya Rasulullah, dia kata unta ni saya punya ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun terus kata dekat dia, Nabi kata amat tattaqiyallahu fi hadhihi albahimah allati malakaka Allah. Nabi kata hang tak takut kat Tuhan kah? Nabi kata. Nabi terus sound kawan ni.
Nabi kata, hang tak takut kat Tuhan ke? Yang Tuhan itu yang telah menganugerahkan kepada hang hadhil bahimah, menatang ni yang menjadi milik hang. Hang tak takut kat Tuhan? Kawan ni tercengang, takut pasal apa ni? Lalu Nabi kata kepada dia, innahu syaka ilayya. Hang nak tahu tak? Unta kepunyaan hang ni, unta yang hang punya ni, syaka ilayya. Dia duk mengadu kat aku, Nabi kata. Maknanya apa tuan-tuan? Mukjizat yang ada pada diri Nabi, Nabi boleh tahu yang kata bahasa binatang ni. Bukan dekat Nabi Sulaiman saja, Nabi Muhammad pun boleh tahu. Nabi kata, innahu syaka ilayya. Nabi kata, dia mai dekat aku tadi, dia mengadu dekat aku. Dia mengadu, dia kata apa? Innaka tuji'uhu wa tudhibuh. Dia kata, hang ni satu orang tuan, satu tuan yang hang ni suka mempergunakan dia, tapi hang biarkan dia berlapak sampai berhari-hari. Oh, yang tu cerita dia. Maknanya unta ni sudah mengadu dekat Nabi. Dia habang kata, saya ni ada tuan, tuan saya ni duk kira suruh saya buat kerja sampai tak berhenti-berhenti, lepas tu tak bagi makan dekat saya. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni nak abang apa kat kita tuan-tuan sekalian? Dia nak cerita bahawasanya yang kata manusia ni, yang kata manusia jangan melakukan kezaliman kepada makhluk Allah Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala ni bukan di kalangan manusia saja, tapi makhluk Allah Ta'ala ni juga di kalangan para binatang. Para binatang tu, kena tak tahulah. Haiwan tuan-tuan sekalian juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita buat zalim dekat dia. Kerana apa? Kerana dia juga beribadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia makhluk Allah. Kalau kita menzalimi dia, dia juga boleh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita buat kepada dia. Oleh itu, siapa yang ada binatang, jangan hanya mempergunakan binatang tu, tapi kita kena jamu dia makan, peliharalah elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dia kata, kuntu inda Ibni Umar famarru bi fityah atau bi nafar nasabu dajajah yarmunaha. Falamma ra'au Ibn Umar tafarraqu anha wa qala Ibn Umar man fa'ala hadha inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dia kata, satu hari aku duduk dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Famaru, kami duduk berjalan. Kata Sa'id ibn Jubair, dia kata, aku dengan Abdullah ibn Umar kami tengah berjalan. Dalam keadaan kami berjalan, tiba-tiba kami nampak ada seekor dajajah, ada seekor ayam yang lari depan kami. Ayam tu lari depan kami. Rupa-rupanya ayam tu duk kena perambat dengan fityah, dengan 2-3 budak-budak muda ni duk perambat ayam tu sambil duk pegang ketul batu duk lempar. Macam budak-budak matang jangguih tuan sekalian. Bila nampak ayam kan, nampak ayam dia kira ligan ya. Pegang ketul batu, balin tak boleh dengan ketul batu, ambil kayu punya balin tak boleh dengan kayu sagi. Macam-macam duk ligan ayam tuan sekalian. Ligan bukan nak tangkap sembelih buat gulai ayam, tapi ligan tu saja nak bagi penyakit ayam ni. Tu. Bila nampak macam ni, falamma ra'au Ibn Umar, tiba-tiba depa tengok yang lepas lintah itu adalah Abdullah ibn Umar. Siapa dia Abdullah ibn Umar? Dia ni anak Umar Al-Khattab. Yang Umar Al-Khattab ni satu orang yang cukup tegah. Pak dia dulu pun tegah, dan ketegasan pak dia tu turun dalam darah dia, turun kepada diri Abdullah ibn Umar. Bila budak-budak nampak, kata Abdullah ibn Umar, tafarraqu anha, depa nampak ni berterabak lari pergi habis. Dengan ayam tu tak kisah dah, lari pergi habis pasal nampak takut dia marah kerana menyakiti ayam tu. Wa qala ibn Umar, Abdullah ibn Umar apabila nampak budak bunik dia cakap tu, dia kata, man fa'ala hadha, dia kata, hampa buat apa ni? Dia kata, ni hampa budak-budak mana ni dia buat perangai macam ni, duk pergi seksa ayam ni pasal apa?
innan nabiyya, yang kata Sayyidina Abdullah bin Umar ni, lepas dia marah budak-budak tu, dia kata innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyakiti haiwan-haiwan seperti mana hangpa buat ni. Dia petik nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak abang apa kat kita tuan-tuan sekalian, hadis yang kedua kita baca ni, Nabi tak suka, yang tu aja. Pasal apa Nabi tak suka? Pasal menyakiti, menzalimi makhluk-makhluk, bukan dekat manusia saja, satu benda yang memang agama tak mau, agama tak bagi. Apa gunanya kita menzalimi? Apa gunanya kita menyakiti? Bukan dapat apa-apa faedah dekat kita pun, malah mendatangkan kemurkaan dan mengundangkan kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis kita baca tuan-tuan sekalian, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariq ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ra fanazala fiha fashariba summa kharaj fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغا مني فنزل بئرا فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق القلب فشكر الله له فغفر الله له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رتبة أجر أو كما قال. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup jaga yang kata perasaan manusia ni. Bukan dekat perasaan manusia Nabi jaga, perasaan haiwan juga Nabi jaga. Pasal Nabi tahu bila haiwan duk main mengadu dekat dia, Nabi tahu yang kata perasaan haiwan ni, walaupun dia adalah haiwan. Betul sekalian. Jadi Nabi cerita kepada sahabat, cerita dulu punya. Nabi kata baina rajulun yamshi bitariq. Nabi kata hampa nak tahu dah macam mana Allah Subhanahu wa taala juga dia menitik beratkan soal belah kesian kepada binatang ni. Bukan takat lah ni, bukan takat hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Bukan zaman syariat Nabi saja, tapi zaman sebelum tu. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman sebelum daripada Nabi pun, Allah Ta'ala pun suruh kita jaga dan jangan kita melakukan kezaliman kepada setiap makhluk Allah Ta'ala. Jangan kita buat. Nabi kata baina rajulun yamshi bitariq. Nabi kata pada zaman dulu, zaman ni dia refer kepada Bani Israel dulu ni, sebelum Nabi jadi Rasul. Zaman dulu Nabi kata ada satu orang laki-laki, rajulun yamshi bitariq, dia sedang duk berjalan dalam keadaan ishtadda alaihi al-'atash, dia mai dahaga yang teramat sangat. Yang kita kawan ni duk berjalan ni, fawajada bi'ra, tiba-tiba dia nampak ada satu telaga, bi'ra, telaga tu duduk di bawah. Fanazala fiha fashariba, dia pun duduk jengoi kepala, duduk tengok, dia kata ada air dalam telaga ni. Dia pun turun. Bila dia turun, fasharib, dia minum air telaga tu, dia minum dengan sepuas-puasnya. Summa kharaj, kemudian dia naik daripada telaga tu, fa idza kalbun yalhath, tiba-tiba dia nampak ada satu kalbun. Kalbun ni apa dah tuan-tuan? Anjing. Kalbun ni ada satu anjing. Yang anjing itu yalhath, anjing tu pun dia tengok-tengok nampak dahaga ya. Kira lidah duk keluar menjelir tu, yaqulu sara minal atash, dahaganya anjing ni sampai dia duk jilat tanah. Duk jilat tanah. Faqala rajul, kawan ni hak tengok-tengok ni duk berasa dalam duk cakap dalam diri dia. Kawan ni kata laqad balagha hadzal kalba minal atash mislu allazi kana balagha minni. Dia tengok-tengok, dia kata dia kata anjing ni dahaga sungguh ni sampai dia jilat tanah.
Dan dahaga anjing tu aku dapat rasa macam mana aku dahaga tadi ni. Dia kata macam tu dalam hati dia. Fanazala bi'ra, dia pun kesian tengok anjing tu, dia turun ke dalam, turun balik ke telaga tadi ni. Famala'a khuffahu ma'a, sang tu tak ada cedok, tak ada cebok, dia ambil kasut dia pergi cedok air telaga tu. Summa amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqiyal kalb, dia pun angkat kasut yang dipenuhi dengan air tadi ni, dia pergi letak dekat anjing tu. Anjing tu fasaqal kalb, anjing tu pun duk jilat air, duk minum air tu sampai dia puas, sampai anjing tu puas. Kemudian kata Nabi SAW, Allah Ta'ala melihat peristiwa ni. Bila Tuhan tengok, fasyakarallahu lah, Allah Ta'ala ucap terima kasih kat dia. Dah nampak tak? Allah Ta'ala fasyakara, makna dia bersyukur. Bersyukur ni apa tuan-tuan sekalian? Ucap terima kasih. Tuhan ucap terima kasih dekat dia, bukan takat terima kasih dekat dia, faghafaralah, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tu dia tuan-tuan, Tuhan ampunkan dosa dia. Pasal apa? Pasal dia sanggup untuk nak turun balik ke telaga, dia sanggup bawa keluar kasut dia, dia ambil air dan dia bagi anjing tu minum, walaupun dia hanyalah seekor anjing. Sahabat Nabi yang dengar cerita ni, dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhihi al-bahaimi la ajra. Dia kata, ya Rasulullah, takkan buat baik dekat binatang sampai sikit macam tu, kita nampak sikit lah, takkan buat baik kat binatang macam tu sikit je pun, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat kita pahala sikit punya besar ni, dengan Tuhan terima kasih kat kita satu pasal, lepas tu Tuhan ampunkan kita ni, besar ni pahala ni. Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin ajr. Nabi kata setiap makhluk yang mempunyai hati, kalau kita buat baik kepada makhluk ni, pahala besar mana pun Tuhan nak bagi, Tuhan nanti akan bagi kat kita. Jangan kita pandang dia tu siapa, jangan kita pandang dia tu binatang ke ataupun apa, tuan-tuan sekalian. Yang pastinya kalau dia mempunyai hati, dia makhluk Allah Ta'ala, kita buat baik kat dia, pahala besar Allah Ta'ala bagi kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan daripada hadis yang kita baca ni nak apa-apa tuan-tuan, khususnya kepada binatang-binatang yang berada di sekeliling kita. Tuan-tuan nak bela burung, silakan bela burung, tapi jangan menyiksa burung tu. Boleh nak bolang cangkang apa semua boleh, tapi mai waktu makan dia kena bagi kat dia makan. Jangan duk kira bercakap dengan dia ya. Kira pagi-pagi duk bercakap, duk duk bercakap sampai burung tu berkata hang sembahyang subuh ke tak, lagilah subuh lambat dah, sampai burung pun nak boleh bercakap dengan dia. Sampai dia pun duk jangan duk buat nyiksa burung tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak bela lembu ke, nak bela kambing ke apa, silakan bela tuan-tuan sekalian, tapi jangan menyiksa. Jangan kita buat kezaliman kepada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita untuk sama-sama kita mengasihani. Dan kesimpulan yang lain nak abang-abang kat kita, binatang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila binatang juga beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, kalau kezaliman yang kita buat, dia minta kepada Allah, balas kepada kita, Allah Ta'ala akan membalasnya. Wal'ayazubillahi min zalik. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik tuan-tuan, kita buka kitab Tanbihul Ghafilin, duduk muka surat 3. Kita duduk muka surat 3, tuan-tuan tengok yang di tengah tu, baris yang ke tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, kalau daripada bawah dia baris yang ke-12 baris yang ke-12 daripada bawah. Tuan-tuan kira daripada bawah tu 1, 2, 3 tu naik ke atas. Bukan kira daripada atas turun bawah. Tuan-tuan kira daripada bawah ke atas. Maka adalah baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, maka adalah dalam kurungan tu dia tulis maka adalah tiap-tiap kali pukulnya itu. Pukulnya siapa? Iaitulah pukulnya malaikat Zabaniyah, ataupun malaikat yang ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang tak sembahyang atas dunia ni. Kita masih lagi berada dalam bab cerita apa tuan-tuan? Bab uqubah, iaitulah kesan ataupun hukuman
fi tarikis salah, kepada orang-orang yang meninggalkan solat. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata ada 15 perkara, 15 uqubah yang akan dikenakan ke atas orang yang meninggalkan solat. Macam mana hak di atas dunia tu kita dah cerita dah. Lah ni dia cerita pula macam mana kalau dalam kubur ada dosa-dosa ataupun ada uqubah, ancaman yang Allah Ta'ala bagi dalam kubur tu macam mana. Mari kita sambung. Dia kata maka adalah tiap-tiap kali pukulnya itu, yakni malaikat duk pukul kita waktu dalam kubur itu, maka tertanam mayat yang dipukul itu ke dalam bumi 70 hasta. Tuan-tuan sekalian, sedih kena pukul dengan malaikat, dia tanam kita ni tuan-tuan sampai 70 hasta. Dalam tu kita tak tahulah macam mana, kita tak boleh nak gambarkan macam mana. Tapi yang pastinya dalam surah Al-Ankabut ayat 40 Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata wa minhum man khasafna bihil arda. Nabi kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ankabut ayat 40, Tuhan kata ada di antara mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Tuhan kata maknanya dalam kubur itu ada satu seksa, yang seksa itu dipukul kepada orang-orang yang meninggalkan semayang. Apa seksa dia? Dia nanti akan kena tibai ni tuan-tuan, tibai atas kepala, terbenam ni sampai 70 hasta, kata Nabi SAW. Cerita bab kubur ni memang satu perkara yang cukup mengerikan. Pasal itulah Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kita duk baca ada hadis dia ketika mana dia melihat kubur dia akan menangis. Sahabat Nabi tanya, wahai Uthman, pasal apa hang menangis bila nampak kubur ni? Uthman kata apa tuan-tuan sekalian? Uthman kata aku teringat hadis Nabi SAW yang Nabi kata innamal qabr, sesungguhnya kubur itu awal, dia di antara awal manzilah, destinasi min manazilil akhirah, daripada destinasi akhirat. Kubur mula-mula. Aku duk dengar lagi Nabi kata apa? Nabi kata faman naja minhu, barang siapa yang selamat di dalam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka lepas daripada itu akan lebih mudah dalam kubur. Wa illam yanju, Uthman kata aku dengar Nabi SAW kata, Nabi kata kalau siapa yang tak selamat dalam kubur ni, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka lepas daripada itu akan lebih susah. Tuan-tuan, cerita bab azab kubur ni macam-macamnya ada. Antara dia apa? Antara dia malaikat duk tunggu kita dengan tukul besi. Yang ni hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sebut, Nabi kata fayadrabu darbatan. Nabi kata siapa-siapa yang atas dunia ni dia tak ambil kisah tentang agama, sehinggalah dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tanya tentang soalan-soalan yang kita kata marabbuka apa semua, dia duk tanya tak boleh nak jawab. Maka malaikat itu akan ambil satu bimatariqi min hadid, satu besi, yang mana besi itu dia akan hampuk kepala kita. Tuan-tuan sekalian, dengan besi itu dia hampuk, fayudrabu darbatan, iaitulah dengan sekali pukul atas kepala kita ni, fayasihu sayhah, maka menyerit kawan hak mana kena tadi ni. Tuh kata Nabi SAW, bila menyerit tu la yasma'u, akan dengar suara dia tu, semua pakat dengar, makhluk semua dengar, ghaira saqalain, kecuali dua makhluk yang tak dengar, manusia dan juga jin, dia pun tak dengar apa yang duk jadi dalam kubur tu. Yang kata menantang lembu ke itik ke ayam ke, kalau pergi letak pergi tepi kubur tuan-tuan sekalian, nanti dia lari habis, pasal dia pun dengar teriakan yang dikatakan penghuni kubur yang kena diseksa oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ni ada, yang kata azab kubur ni ada. Sebab tu Nabi SAW dia pesan dekat kita, sebelum daripada kita bagi salam dalam semayang kita ni ada 4 doa, jangan tinggal benda ni. Apa dia tuan-tuan sekalian? Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri, jangan tinggal. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab kubur. Wa'udzubika min azabi jahannam, minta lindung daripada azab api neraka jahannam. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, aku minta lindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati.
Wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Nombor 4, minta lindung daripada fitnah Masih ad-dajjal. Dajjal kita tak mau. Jadi 4 benda ni Nabi mentionkan. Nombor 1 apa dia? Azab kubur. Minta tuan-tuan sekalian, tak mau. Kalau boleh tak mau, biarlah kubur kita dalam keadaan mudah. Dalam keadaan mudah. Karena itulah kita disarankan oleh baginda Nabi SAW, tiap-tiap malam kalau boleh jangan duk tinggal apa dia? Surah Al-Mulk. Suratul Mulk. Tak boleh baca di masjid, bacalah kereta. Kan? Lah kita nak baca macam mana ustaz duk bawa kereta? Buka YouTube, buka Tabarakalladzi, buka sambil-sambil kita bawa kereta, kita duk dengar, kita duk ikut pelan-pelan. Tak pun sampai di rumah, tuan-tuan sekalian, balik-balik di rumah sebelum nak lena, buka Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia jadi bateri habis, lena dah, tak ada nak habis, lena. Kan? Bini kata, baru Tabarakalladzi betul habis bateri tahun tu. Dia kata lagu tu lah, dia kata kalau tak baca tak boleh lena sampai ke subuh. Buka Quran baru auzubillah ya, dia mata apa jadi rudui, lena terus dah. Oh, rupanya baca Quran ni adalah ubat untuk lena rupanya. Kan? Dia jadi celaru tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikeluarkannya pula dengan kukunya pada tempat permulaannya. Oh, yang kata malaikat ni, yang kata kuku malaikat ni tuan-tuan sekalian. Lepas dia balun kita masuk ke dalam, dia pun congkir balik kita daripada tanah, dia congkir dengan kuku dia.